Majlis Bekas Wakil Rakyat Mubarak akan terus berjuang dan menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Presiden Mubarak Malaysia Tan Sri Abdul Aziz Rahman berkata, walaupun pelbagai cabaran dihadapi dalam arena politik negara ketika ini, termasuklah pewujudan beberapa parti politik baharu, namun ia tidak menggugat ahli Mubarak untuk terus memberi sokongan kepada kepimpinan negara. Daripada dulu sampai sekarang, pasalnya kita bekerjasama dengan kerajaan. Yang boleh menukar kerajaan ialah peti undi. Jadi kita ni ahli Mubarak, yang semuanya terdiri daripada ahli-ahli daripada Barisan Nasional dan Negeri Sabah ada juga pada parti-parti lain, tetapi telah bersebati. Kita terus menyokong. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Mubarak Negeri Sabah kali ke-13 2016 di Kota Kinabalu. Turut hadir yang di-Pertua Mubarak Negeri Sabah Datuk Yusof Abdul Manan. Terdahulu berucap merasmikan majlis ini, Tan Sri Aziz berkata Mubarak akan terus memperhalusi gerakannya dengan mendekati golongan belia dan badan bukan kerajaan NGO untuk berkongsi idea mengenai perkembangan politik semasa negara. Usaha itu termasuklah menganjurkan Parlimen Mahasiswa bagi memberi peluang kepada golongan mahasiswa dan mahasiswi menyuarakan pendapat mereka secara berhemah sekaligus menanamkan rasa cintakan negara. Erti kemerdekaan perlu dihayati semua anggota masyarakat, tidak terkecuali penghuni penjara. Mereka perlu mengisafi kesilapan lalu dan berusaha memerdekakan diri daripada menjadi insan lebih baik yang dapat menyumbang kepada bangsa, agama dan negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Sekong, Datuk Samsudin Yahya berkata, usaha tersebut memerlukan sokongan ahli keluarga dan masyarakat bagi memastikan bekas penghuni penjara dalam memperkasa diri sekaligus menghindari perbuatan jenayah. Beliau berkata demikian dalam majlis sambutan Hari Kebangsaan bersama-sama pemimpin masyarakat, kaki tangan dan penghuni di Jabatan Penjara Sandakan. Majlis ini turut diisi dengan upacara menaikkan jalur gemilang dan persembahan pegawai serta penghuni penjara. Sementara itu, di Kota Marudu, lebih 500 peserta menggunakan 150 kenderaan mengadakan konvoi sempena Hari Kebangsaan, anjuran pejabat ahli Parlimen Kota Marudu. Ketua Penyelaras Program Berkenaan Christopher Mandut berkata program ini bertujuan menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan di Kota Marudu. Ini julung-julung kali kita buat untuk kembara jalur gemilang di peringkat Parlimen, kerana kita ada satu acara lagi pada 8 hari bulan untuk peringkat daerah. Dan acara ini mudah-mudahan boleh memberikan gambaran yang jelas bahawa Sabah ini akan kekal di Malaysia kerana itu termaktub dalam perlembagaan. Tambahnya, program ini juga dapat menanam semangat patriotik dan mengajak masyarakat setempat untuk menghormati dan menyebarkan jalur gemilang. Konvoi ini yang bermula pukul 9 pagi disertai penduduk setempat sekitar Kota Marudu, Matunggung dan Pitas. Ia dibahagikan kepada 2 laluan, iaitu laluan Kota Marudu Matunggung Kota Marudu dan satu laluan lagi dari Kota Marudu, Dataran Bengkoka dan kembali ke Dewan Terbuka Kota Marudu. Berpantang maut sebelum ajal, itulah pengorbanan oleh mereka yang memikul tugas serta amanah mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara tercinta. Laporan bersama wartawan Muhammad Firdaus Abdullah dan juru kamera Faizal Pakana yang menyelami suka duka perjuangan 2 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM, Korporal Bersara Ahmad Abdul Rahman dan Korporal Bersara Onjining Christopher Jopinol ketika era menentang saki baki komunis di negara ini. Bagi kedua-dua veteran ATM ini, harga sebuah kemerdekaan amat tinggi nilainya kerana bagi mereka bukan mudah bagi mencapai keamanan yang dikecapi hari ini. Apa tidaknya, peristiwa yang berlaku di Kem Gubir Kedah yang berhampiran dengan sempadan negara Thailand menerusi Op Kota Charlie masih segar dalam ingatan. Korporal Ahmed yang ditugaskan selaku semboyan 9 Ranger Regimen Diraja RRD telah terkena jerangkap samar komunis kira-kira pukul 12.30 tengah hari pada Jumaat 16 Jun 1977. Manakala Korporal Onjining selaku Ketua Seksyen 9 Ranger Regimen Diraja RRD yang turut menerima nasib sama apabila mengalami kecederaan teruk akibat jerangkap samar kira-kira pukul 11.30 pagi pada 2 Jun 1985.
Tapi kalau terdesak negeri kita, Iru harap saya sanggup masih sanggup berkhidmat walaupun kaki tidak macam kata-kata saya, biar kaki putus tapi semangat tidak akan putus. Ada 3 bendera kami kena hormat. 1 bendera pasukan, yang kedua panji diraja, dan yang ketiga adalah jalur gemilang. Jadi ini kami kena hormat kalau dalam tentera. Dalam tentera ini dihormat. Mesti kalau kau tidak hormat, gimana kau? Kita bukan jiwa ketenteraan. Ketika menceritakan pengalaman mereka dengan penuh bersemangat, peristiwa hitam itu langsung tidak mematahkan semangat mereka untuk terus menyemarakkan perasaan semangat cinta ke negara yang kini terus makmur dan sejahtera. Mereka turut memberi peringatan kepada generasi baru agar tidak leka sehingga mudah dipengaruhi anasir luar yang sering mencari ruang dan peluang menghancurkan keamanan dan kedaulatan negara. Mengakhiri perbualan kami, mereka mengharapkan jasa para pejuang terdahulu sentiasa diingati. Pelbagai acara diadakan untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Di Tamparuli, sekumpulan warga Sekolah Kebangsaan SK Bongol dan komuniti sekitar Kampung Bongol mewarnai sehelai kain berukuran 3 kaki lebar dan 4 kaki panjang dengan 120 pasang tapak tangan individu terbabit. Bertemakan tapak tangan Malaysia, sehati sejiwa. Hasil karya berkenaan menggambarkan komitmen kanak-kanak berusia antara 6 hingga 12 tahun menunjukkan semangat kemerdekaan. Tinjauan kru berita RTM ke SK Bongol, Tamparuli menyaksikan pelbagai pengisian program Jiwa Merdeka melibatkan guru dan pelajari yang turut mendapat sumbangan daripada pihak Biro Tata Negara. Matlamat utama kami adalah untuk memberi semangat patriotik kepada murid dan juga kepada para ibu bapak, dan yang keduanya kami gabung jalinkan dengan kami punya program kecemerlang sekolah. Sebab biasanya selama ni kita buat bendera tu menggunakan berus dan cat. Tapi pada kali ini kita rasakan apa salahnya kita melibatkan murid-murid supaya mereka sendiri merasa bahawa bendera ini walaupun sekadar replika tetapi dia melambangkan kepunyaan. Sama seperti kita cintakan kita punya negara sebagai lambang. Saya merasa gembira. Lagi? Pasal? Pasal sebab saya cintakan negara. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku sampaikan cinta ini. Bebas dari penjajah, hidup aman. Mi iso ginavo, kita dekak mujur. Mi iso ginavo, ngetan ke menua. Mi iso ginavo, nyuluk cita mulia. Malaysia, sehati sejiwa. Sementara itu, ibu bapa serta penduduk kampung yang ditemui berharap program seumpama dapat dianjurkan dengan lebih kerap, khususnya bagi menyemai semangat perpaduan di peringkat kanak-kanak. Macam boleh mewujudkan semangat ataupun menyemarakan semangat patriotisme kepada anak-anak murid yang belajar khususnya di SK Bongol ini. Jadi walaupun agak berbijah dia punya pahaman agama ke suku dia bercampur begitu, tidak ada masalah bagi komunikasi di kampung Bongol ini. Ibu bapa semua, pihak ibu bapa semua telah sama-sama melibatkan diri dalam membantu melaksanakan dan juga seterusnya menjayakan program seumpama ini. Majlis yang disambut meriah tetapi sederhana ini dibuat di bawah kanopi buluh dan kanvas yang disediakan oleh ibu bapa serta penduduk kampung. Sehubungan itu, guru besar sekolah berkenaan berharap permohonan untuk pembinaan sebuah dewan dapat disegerakan bagi membolehkan murid-murid serta warga sekolah menjalankan aktiviti dalam suasana yang lebih kondusif. Baik, seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini.
Pada pukul 9 pagi ini, Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin merasmikan seminar BIM dan MyCRES untuk penggiat industri pembinaan 2016 di The Pacific Sutra, Kota Kinabalu. Pada masa sama berlangsung majlis lafaz ikrar dan aku janji siswa-siswi baharu sempena Minggu Suai Mesra 2016-2017 di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Baik, akhir sekali pada pukul 5 petang majlis pembukaan Uptown Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Daerah Kota Belud di Kota Belud. Baik, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan.